Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa belajar. Okey, jadi hari ni lain sikit kita record macam ni je. Okey, cikgu record macam ni je sebab cikgu nak bandingkan buku teks kamu dan buku nilam kamu ni. Apa yang ada dalam ni. Dan hari ni kita nak tengok bab 2 je lah. Tapi sebelum tu, macam biasa, quotes of the class kita hari ni. Okey, yang ni. Nampak tak? Okey, yang ni adalah okey, cikgu nak tunjuk dululah. Okey, cikgu nak cerita dululah. Okey, satu hari okey, yang ni waktu cikgu kelas online lah. Cikgu mula kelas online waktu COVID lah, itu bulan 3. Okey, jadi waktu tu sangat perik lah bagi cikgu. Okey, sangat perik. Macam kamu belajar ni, kamu bukannya tumpu betul-betul kan perhatian waktu PDPR ni. Okey, jadi perasaan yang sama lah dengan cikgu. Cikgu macam, orang kata apa, jadi blank lah, tak tahu nak belajar macam mana. Okey, dan sangat-sangat tak ada masa untuk family. Okey, jadi satu hari tu cikgu nak naik atas, nak belajar kan, nak sambung buat assignment. Cikgu habang kat abah cikgu. Lepas tu cikgu nak salam kan. Lepas tu cikgu salam. Lepas tu abah cikgu cakap macam ni, teruskan usaha. Yang ni pun cikgu tulis dalam keadaan cikgu menangis lah kan. Abah cikgu cakap teruskan usaha, teruskan bersabar dengan kepayahan, teruskan. Sebab abah cikgu ni sentimental sikit. Okey, jadi keluarlah ayat ni pada abah cikgu. Okey, 7 bulan 7. Jadi cikgu teringat doa Abid Liu, Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu selalu suruh setiap apa yang kita buat ni, kita doa supaya dapat kebaikan untuk mak ayah kita. Okey, jangan rasa rugi untuk belajar, sebab benda tu akan membuatkan mak ayah kita sangat-sangat berbangga dengan kita. Dan bila mak ayah kita, once mak ayah kita bangga dengan kita, bukanlah bangga maksudnya, bangga lah, betul lah. Jadi mak ayah kita ni, hati mak ayah kita ni mudah nak reda dengan kita. Bila mudah nak reda tu, last kali kita akan dapat reda Allah lah. Okey, jadi siapa yang ada mak ayah lagi, cikgu harap sangat kamu hargai mak ayah kamu dan kamu bersungguh-sungguh untuk belajar. Ni doa bawah tu, doa Ustaz Abid Liu. Ya Allah, kalau ada kebaikan untuk apa yang kami lakukan, hadiah kepada ibu dan ayah kami. Okey. Okey, kita sambung belajar. Okey. Yang ni hari ni cikgu nak terang secara kasar je. Yang ni standard pembelajaran yang kamu dah belajar. Okey, nampak panjang, kamu boleh baca. Tapi hari ni kita nak pusing pergi dekat rumusan dulu. Okey, dekat rumusan bab 2 ni, first kali dia bagi 4 kan. Yang first kali struktur dan fungsi sel. Okey, struktur dan fungsi sel ni adalah komponen-komponen sel dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang ni dia tulis secara keseluruhan lah. Okey, untuk yang ni cikgu tak mau terang sebab cikgu yakin kamu bila kamu sekali kamu baca, kamu dah boleh faham. Cumanya nak ingat tu kena baca pelan-pelan lah. Baca, faham, insyaAllah ingat. Okey, nukleus, ribosom, ni. Okey, vakuol ni, dah start vakuol ni ada dalam sel tumbuhan lah. Vakuol dalam sel haiwan kecil saja. Vesicle kita panggil. Okey, dalam sel tumbuhan vakuol sebab dia besar. Okey, seterusnya dinding sel dan kloroplas. Okey, yang ni ada dalam sel tumbuhan lah. Tambahan komponen yang ada dalam sel tumbuhan. Yang lain ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, seterusnya proses hidup organisma unisel. Okey, hari apa cikgu cakap unisel dan multisel? Cikgu ada bandingkan mereka. Seingat cikgu hari Selasa hari itulah kan yang cikgu ajak bab 8. Tapi cikgu tahu sekali kamu tengok mesti kamu tak betul-betul faham. Okey, sebab dia memang agak kompleks lah. Cikgu bandingkan unisel dan multisel. Okey, unisel ni sel yang orang kata apa, organisma yang ada satu sahaja sel. Uni tu maksudnya satu. Okey, multi ni pelbagai. Jadi organisma multisel ni contohnya kita lah, manusia. Okey, jadi mula-mula dia cerita dalam bab 2 ni pasal unisel dulu. Unisel tu dia bagi contoh ameba,
Okay, kita panggil ameba. Ameba, species, SP ni, species, okay, species ataupun species. Dua jenis boleh panggil. Kalau kamu nak belajar nantilah, bila nak belajar, nak ambil kos-kos bio ke apa kan. Okay, dan paramecium. Paramecium. Okay, bukan paramecium paramecium. Paramecium, species. Okay, jadi dia bahagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis proses hidup dalam organisma unisel. Okey. Untuk setiap ni dia akan bagi tahu lah ameba macam mana pergerakan dia, paramecium macam mana pergerakan dia. Okey, kalau gerak balas dia bagi tahu lah dua jenis ni. Ameba macam mana dia bergerak balas, paramecium macam mana bergerak balas terhadap rangsangan. Maksudnya kalau ada cahaya ke, kalau ada sentuhan ke. Okey. Seterusnya pemakanan. Macam mana ameba dengan paramecium ni makan. Lepas tu respirasi, macam mana dia bernafas. Macam cikgu cakap tu, resapan ringkas. Kan, dia menggunakan resapan ringkas sebab unisel. Macam cikgu beritahu waktu hari Selasa itu. Okey, seterusnya pertumbuhan, perkumuhan dan pembiakan. Okey, yang ni ada dalam buku teks kamu juga. Dan dalam buku nilam kamu pun ada. Cikgu tunjuk Okey. Mana dia? Okey. Yang ni kalau bahagian kalau kamu nak baca lanjut berkaitan unisel. Maksudnya ada dia cerita pasal paramecium, pasal ameba, ada dia cerita pasal paramecium. Dan kamu kena tahulah struktur dia. Struktur untuk ameba ni. Okey. Kalau macam ni, paramecium dia ada sangat-sangat bukanlah kompleks, cumanya kita tak biasa nampak benda ni kan. Macam bakul, dia bakul mengecut. Dia macam bentuk bunga macam tu. Lepas tu ada cilium. Yang ni satu sel lah maksudnya. Ini satu sel saja membentuk satu organisma. Sama lah macam ni. Ini satu sel dan membentuk organisma lah iaitu ameba. Okey. Untuk yang ni, kamu boleh baca dekat sini ataupun kalau buku nilam. Kalau buku nilam, dia buat macam ni. Dia buat dalam kotak. So ikut keselesaan kamu lah. Kalau macam ni contohnya cikgu tunjuk kan. Pergerakan dia bagi tahu ameba menggunakan pseudopodium. Kamu kena baca lah, panjang juga ni. Ameba sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Panjang juga, tapi last kali dia highlight pseudopodium. Pseudopodium. Maksudnya pseudo ni macam pura-pura. Palsu. Okay, pseudopodium. Kaki palsu lah maksudnya dia nak bagi tahu. Kaki palsu, pseudopodium. Okey, kalau paramecium, dia bagi tahu dia bergerak guna pukulan cilium secara beritma. Maksudnya dalam pergerakan ni dia bagi tahu 2 poin. Satu pasal ameba, satu pasal paramecium. Kalau yang untuk buku nilam kamu yang ni, dia bagi tahu bahagian ni ameba sahaja. Dia bagi tahu siap-siap. Dia buat dalam kotak. Senang bacalah bagi cikgu. Okey, yang ni pun still ameba lagi. Okey, untuk yang ni dia cerita pasal paramecium. Yang ni dia bagi tahu lah pergerakan paramecium. Dia asingkan dua kotak yang berbeza lah untuk ameba dan paramecium. So ikut keselesaan kamu nak baca yang mana. Yang ni pun jawapan kamu boleh salin dah terus kan dalam PDF yang cikgu bagi tu. Bila kamu salin akan lengkap lah buku ni. Bila lengkap buku ni, kamu boleh rujuk lah, kamu boleh baca relax je sebab yang ni by point kan. Bila by point dia macam lebih ringkas lah bagi cikgu. Okey. Seterusnya proses hidup organisma multisel pula kan. Okey, dia kata kaitan struktur sel khusus dan fungsi sel. Maksudnya kita nak tengok apa sel khusus dan apa fungsi dia. Sel khusus tu apa pula kan? Okey. Lepas tu kita nak tengok kepadatan komponen sel dan fungsi sel. Maksudnya kepadatan, okey. Kepadatan ni maksudnya banyaknya lah, banyak ke kurang komponen sel. Komponen sel ni yang ni lah. Okey, komponen sel contohnya nukleus ke okey, ribosom lah. Ribosom ke, mitokondrion ke, jalinan endoplasma kasar ke. Kita nak tengok beberapa contoh komponen sel yang orang kata apa tinggilah dalam sesetengah sel khusus. Sel khusus kan cikgu bagi tahu pada dia. Okey, kesan ketiadaan komponen sel pula terhadap sel tu lah. Okey, last kali adalah aras organisasi. Maksudnya dalam
sebuah organisme multisel tu, iaitu manusia lah contohnya, ada peringkat-peringkat ni. Maksudnya peringkat perkembangan dia lah, peringkat organisasi dia. Bermula daripada sel membentuk tisu, daripada tisu membentuk organ, daripada organ membentuk satu sistem, dan daripada sistem-sistem yang banyak membentuk organisma. Okey, contohnya cikgu pergi dekat ni dulu tak, aras organisma dulu. Okey, contohnya tengok ni 2.4 aras organisma. Okey, contoh dia bagi tisu saraf. Bukan ini. Yang ni dia bagi 4 jenis tisu utamalah dalam sel, dalam organisma multisel. Okey, kalau yang ni sistem-sistem. Okey, bermula daripada tengok, ni sel. Okey, yang ni sel, yang ni tisu, yang ni satu sel lah. Sel ni sel kardiak, sel hati. Okey, ni tadi cikgu bagi tahu kata ni sel kardium, sel kardiak. Okey, dalam bahasa Inggeris kardiak, bahasa Melayu kardium. Okey, sel kardium ni adalah sejenis sel epitelium. Okey. Dan yang ni sel lah kita kata, bermula pada sel dia akan membentuk tisu, maksudnya melekat banyak-banyak kan. Jadi panjang-panjang macam ni. Okey, dan seterusnya membentuk satu organ. Maksudnya daripada jenis tisu ni ada macam-macam lagi jenis tisu yang lain, dia akan bergabung banyak-banyak jenis tisu dan menjadi satu organ, iaitu jantung lah. Dan akhir sekali dia jadilah terbentuklah satu sistem, iaitu sistem peredaran darah. Ni sistem peredaran darah. Kamu tengok ni jantung kan, antara salah satu organ yang terdapat dalam sistem peredaran darah. Yang ni contoh lah. Okey, seterusnya kita okey, kamu tengok dalam banyak badan ni ada banyak sistem. Okey, dia bagi tahu dalam 2 muka surat ni. Kalau dalam buku nilam kamu, dia bagi tahu macam mana? Dia bagi tahu macam ni tau. Dia buat dalam kotak. Yang ni pun mudahlah bagi cikgu supaya kamu nampak. Kalau yang ni dia gabung ke semua kan? Dia gabung macam-macam. Kalau yang ni dia bahagi sesuatu. Dia tunjuk, okey, nombor 1, kalau peredaran darah, dia tunjuk sistem peredaran darah sahaja gambar tu. Kalau sistem rangka, dia tunjuk rangka sahajalah. Kalau, okey, sana. Okey, kalau sistem saraf, dia tunjuk saraf sahaja. Dan kamu akan nampaklah sistem, dia bagi tahu sistem, organ ataupun tisu, dia tulislah. Ni ada apa dalam dia, jantung, saudara dan darah kan. Kalau ini bagi tahu tulang, tendon, rawan dan ligamen. Maksudnya mudahlah bagi cikgu kalau kamu salin kan, kamu salin yang dalam PDF bab 2 tu yang cikgu bagi kat Telegram. Kamu salin semua ni, lepas tu kamu baca je balik. Salin sambil baca lah, sambil-sambil salin, sambil-sambil baca. Kamu tengok kalau dalam sistem respirasi, dia bagi tahu ada paru-paru, hidung dan trakea. So kat sini dia lukis lah. Ada hidung. Mana? Ada ke hidung? Kalau tak ada, kamu lukis sendiri dah. Hidung. Okey, hidung. Paru-paru. Apa lagi? Dan trakea lah. Okey. Okey, macam-macam lah. Jadi kamu, setiap ni kamu boleh study dengan mudah lah. Sebab dia dah bahagi siap-siap sistem-sistem. Okey. Last kali, cikgu nak cerita pasal tisu-tisu ni tau. Tisu ni, dia ada macam-macam jenis. Dia bahagi tumbuhan dan haiwan. Dia bahagi sel haiwan dan sel tumbuhan lah. Maksudnya organisma. Organisma, maksudnya sel-sel yang terdapat dalam organisma multisel lah. Organisma multisel ni manusia ataupun tumbuhan lah. Dia bagi, kalau yang ni, dia ceritalah. Ada 6 jenis ni. Okey, 6 jenis ni dia mengalami pengkhususan sel. Macam mana cikgu nak cakap, sel ni dia ada satu proses. Maksudnya daripada kamu punya embrio tu, dia akan membiak kan. Cantiknya Allah ciptakan kita. Allah buat satu proses. Allah bagi aturkan badan kita ni membuat satu proses, iaitu proses pengkhususan. Mana mengalami pengkhususan sel. Yang ni adalah satu proses ataupun kita panggil sebagai pembezaan. Ada 2 jenis, pembezaan dan pengkhususan. Yang ni benda yang sama.
pengkhususan dan pembezaan tu adalah dua benda yang sama. Okey, jadi untuk badan kamu, sel kamu ni, kamu tengok sel otot, dia ada fungsi yang tersendiri. Yang itulah kita panggil sebagai khusus. Setiap sel ni ada fungsi yang khusus untuk dia jalani lah. Macam sel darah putih ni khusus. Apa dia punya fungsi. Samalah sel darah merah. Okey. Maksudnya darah ni dia dah berbeza dah. Darah putih dan darah merah dah dua benda yang berbeza. Macam-macam lah. Jadi kamu baca. Maksudnya organisme multisel ni kamu tahu dia akan menjalani proses pengkhususan sel ataupun proses pembezaan. Okey, pembezaan. Dua jenis nama tapi benda yang sama. Okey, kalau tumbuhan, inilah jenis-jenis sel-sel yang ada fungsi yang tersendiri. Okey, baik. Seterusnya, yang ni dia cerita pasal tisu pula. Daripada sel tu, dia gabung-gabung-gabung, dia mengalami proses mitosis kan, sebab yang ni kan orang kata apa, mitosis lah, mitosis ataupun meiosis, tapi dalam ni banyak mitosis lah sebab yang ni sel soma, sebab dia sel yang selain sel gamet. Okey, dalam sel ni dia gabung-gabung jadilah tisu. Okey, tisu ni dalam badan manusia ada 4 jenis. Okey, 4 jenis, iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf dan tisu penghubung. Okey, setiap tisu ni pula ada jenis-jenis dia, ada bentuk-bentuk yang tersendiri. Contohnya macam tisu epitelium ni ada pelbagai jenis. Okey, pelbagai jenis. Okey, contohnya ada yang petak-petak square macam ni. Cuboid, kan kita panggil cuboid. Yang ni dia duduk dia dekat tubul ataupun ductus ginjal. Okey, kalau yang macam jenis ni dia ada cilia. Dia ada rambut-rambut. Ada fungsi yang tertentu untuk kalau yang ada rambut tu, dia bagi contoh dekat trakea. Sebab apa? Trakea dan bronchus ni untuk tapis habuk-habuk lah yang masuk dalam kamu punya sistem pernafasan. Itu contohnya. Kalau jenis yang ni pula senipis. Nipis-senipisnya lah. Okey, kalau yang ni nipis tapi dia bertindan-tindan. Bertindan-tindan. Okey. Kalau yang ni tisu otot pula ada jenis-jenisnya. Okey, kalau tadi cikgu cakap tisu dalam jantung, otot kardium. Yang ni lah dia otot kardiumnya. Okey, otot kardium ni dia akan bentuk tisu lah. Tisu kardium yang ni. Daripada sel kardium, dia bentuk banyak-banyak jadilah otot kardium. Jadilah tisu otot kardium. Okey, sekarang kita ada tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf. Okey, tisu saraf ni daripada sini dia ada banyak-banyak jenis lah. Okey, dia banyak struktur lah. Dendrit dan axon. Yang ni samalah, ni pun ada titik-titik ni adalah nukleus kan. Dia ada komponen-komponen lah dalam setiap tisu, dalam setiap sel. Okey, dah ada tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf. Last sekali adalah tisu penghubung. Okey, kamu tengok tisu penghubung ni apa dia? Kamu baca je, okey. Okey, last sekali adalah dalam tumbuhan. Okey, dalam tumbuhan ni senangnya dah cantik dah sebab dia dah bagi dalam bentuk peta minda macam ni, dalam bentuk peta pokok. Okey, dia bahagi tisu meristem dan tisu kekal. Jadi secara asasnya kamu hafal je lah. Tisu meristem 2 jenis, meristem apex dan sisi. Tisu kekal ada 3 jenis. Epidermis ni, epi ni luar, dermis ni kulit. Maksudnya hujung lah, yang atas sekali, yang melapisi kulit luar tisu. Okey, epidermis. Okey, tisu asas pula ada 3 jenis. Yang ni bila dia contohnya yang ni dia tak terang secara mendalam, tak terang secara mendalam lah setiap ni. Dia bagi contoh saja. Ada tisu meristem pada hujung akar. Okey, tisu meristem ni yang dia membahagi secara aktif lah. Dia membahagi secara aktif, sebab tu kamu nampak proses mitosis dekat sini. Antaranya banyak-banyak jenis bentuk lah. Yang ni adalah orang kata apa, kromosom. Okey, kromosom. Okey, kalau tisu asas kamu tengok dia cerita secara detail lah. Dalam ni bagi contoh tisu parenkema, penerangan. Maksudnya benda ni penting untuk kamu bezakan ketiga-tiga ni. Tisu parenkema apa dia, struktur dia macam mana. Ya, maksudnya tisu mana satu yang tebal, yang mana satu akan bagi sokongan. Okey. Okey, last sekali tisu xilem dan tisu phloem. Kamu biasa dengar lah, cikgu yakin.
Yang ni adalah tisu vaskular. Okey, vaskular. Okey. Tisu vaskular ni dua jenis. Jadi kamu bacalah phloem dan xilem. Okey, xilem dan phloem. Okey, last kali ni adalah komponen dia nak cerita pasal setiap yang mana lagi banyak kan. Dia nak cerita mitokondria, sel mana yang banyak. Chloroplast, sel mana yang banyak. Dan akhir sekali jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Okey, kalau dalam ni, dalam buku kamu ni, dia cerita lah. Okey, dia ada cerita juga sama, dia bagi kotak. Cumanya dia letak organel ni dekat depan sekali. So, sini pun bagi cikgu mudah lah untuk kamu baca. Okey, mudah untuk kamu baca. Okey, lepas tu, untuk soalan pula, panjang pula kan video cikgu. Okey, untuk video pula, silap cikgu. Okey, untuk soalan-soalan pula, kamu baca dan kamu rationalkan lah kenapa ni jawapan ni. Okey, kenapa jawapan ni. Dan kamu, okey, contohlah cikgu, kita tengok soalan ni, dia bagi gambar kan. Berdasarkan gambar ni, kamu cuba kamu nilai kamu balik diri kamu. Okey, aku tahu tak benda ni apa? Aku tahu tak ni organel apa? Kalau tahu, terus label. Yang ni chloroplast contohnya kan, chloroplast. Okey, bila dah tahu chloroplast, kamu mestilah tahu prosesnya. Sebab fotosintesis lah, secara automatik kamu dah boleh jawab. Okey. Okey, yang ni soalan, yang ni soalan-soalan lah. Jadi kamu pun dah ada jawapan. Cikgu nak kamu tengok balik je kenapa jawapan dia macam ni. Dan kamu rujuk balik buku teks lah ataupun buku nota kat depan-depan tu, kenapa yang ni jawapan dia. Okey, kenapa P tu, kenapa struktur P ni adalah diperbuat daripada selulosa. Kamu boleh tengok balik lah buku teks kamu. Ada dekat bahagian dinding sel lah, sebab P ni adalah dinding sel. Okey, contohnya macam yang ni, dia bagi tahu kata X. Dia tanya, dia bagi gambar. Okey, kalau subjektif ni kan, mostly kamu dah boleh jawab berdasarkan gambar lah. Okey, yang cikgu boleh cakap kat sini, kamu kena tengok gambar betul-betul. Kamu kena faham lah, oh ni gambar apa? Tisu kan. Yang ni sel kan. Yang ni tisu. Yang ni organ. Dia nak tunjuk macam tu lah. Okey. Okey, kalau yang ni dia kata sel-sel mengalami proses X untuk menjadi sel spesifik. Okey, jadi cikgu cakap tadi, sel ni akan mengalami pengkhususan sel lah ataupun pembezaan. Okey, jadi dalam jawapan ni sebab tu dia tulis pembezaan. Antara dua lah, kalau kamu nak tulis pengkhususan, proses pengkhususan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kalau contohnya yang ni kan, fungsi pada aras 2. Okey, nyatakan fungsi struktur pada aras 2. Okey, yang ni dia kita kena tahulah yang ni struktur otot apa. Sebab otot tu dia ada macam-macam jenis. Macam tadi contohnya otot kardium tu dia akan bentuk jantung. Kalau yang ni otot licin. Okey. Tunjuk panjang sikit video. Okey, ni otot licin. Okey, otot licin ni dia macam-macam jenis lah. Kamu tengok yang ni dia kata untuk peristalsis di salur pencernaan. Okey, kalau yang ni kamu bagi tahulah ialah otot licin. Tisu ni mengecut dan mengendut untuk membolehkan peristalsis berlaku dalam salur pencernaan. Okey, jadi bio ni adalah salah satunya adalah kamu kena bila kamu tengok satu struktur tu, kamu dah tahu ni benda apa. Okey, contoh cikgu tunjuk ni. Yang ni mestilah paramezium, betul tak? Dalam paramezium tu pula kamu kena tahu A ni apa dia, B ni apa dia, C ni apa dia, D tu apa dia. Okey, jadi yang tu lah. Apa lagi? Okey, jadi kamu boleh tengok lagi lah yang mana dah habis dah pun bab 2. Hari lain try bab 3 lah. Waktu cuti ni cikgu try buat video. Kalau kamu okey, kamu cuba bagi respon sikit lah dalam buku, dalam link tu, link kehadiran kamu tu, kamu cuba tulis kaedah apa yang kamu suka. Maksudnya yang kamu nak cikgu approach. Maksudnya cikgu akan jawab soalan-soalan kamu tahu untuk yang kamu dah tanya kat cikgu lah. Cikgu akan jawab. Jadi cikgu mungkin nak buat video. Kamu rasa sesuai tak nak buat video? Okey, jadi kamu tulis dekat bahagian refleksi tu, bahagian perasaan kamu tu, kamu tulis saya okey kalau cikgu buat video, ataupun kamu tulis saya okey kalau cikgu buat Google Meet.
Antara dua lah. Okay. Ataupun kamu nak suruh cikgu tulis dalam Telegram ke dalam WhatsApp ke jawapan. Kamu tulislah, saya okey kalau cikgu tulis jawapan dalam bentuk type lah. Kalau cikgu type jawapan dalam dah hantar di Telegram ataupun WhatsApp. Kamu bagi respon macam tu lah. Okay, jadi dah nak dekat setengah jam dah video ni. Okay, terima kasih kalau kamu duk dengar sampailah saat ni. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.